إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala mu'alif sallallahu alaihi wasallam. Dan bahawasanya malakutullah subhanahu wa ta'ala iaitu tidak diizinkan masuk dalamnya melainkan orang yang telah suci daripada segala afatul basyariyah. Mana masuk dalam alam memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, alam malakutus samawati wal ard, alam asma' was sifat, memandang kebesaran keagungan Tuhan. Tidak dibenarkan melainkan orang yang bersih, orang yang suci dengan perangai basyariah. Afatul basyariah mana sifat-sifat basyariah ar-radi'ah yang kotor, mana segala sifat mazmumah. Lepas tu dia suruh kita keluar untuk persiapan ukhrud min awsafil basyariyatik an kulli wasbin munaqidin li ubudiyatik litakunu linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Ukhrud min awsafil basyariah, keluar daripada sifat basyariah, mana bersihkan qalbi dan hati insan itu daripada sifat-sifat kemanusiaan. Dan yang besar ini disebut oleh Syekh Abdullah Tustari radhiyallahu an ialah qillatut ta'am, ya, banyak makan, wa kasratul kalam, banyak bercakap, ya, kasratun naum, banyak tidur, atau dengan setengah daripada ini. Sebab dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan iza aqallur rajul at-tu'mah mulia jawfuhu nuran. Sabda Rasulullah SAW, apabila seorang itu mensedikitkan akan makan, contohnya, maka dipenuhkan kalbi dia dengan nur daripada Ta'ala. Itu satu contoh. Maknanya a'rad basyariah, sifat basyariah yang radiah, yang tidak elok tadi ialah gemar kepada membanyak-banyakkan makan. Jadi akhirnya jadi matlamat hidup dia adalah makan. Itu salah. Bagi kita makan sebagai keperluan kehidupan, bukan makan itu jadi matlamat hidup ini. Dunia adalah keperluan. Kita mengambil dunia sebagai keperluan hidup, bukan mengambil dunia sebagai matlamat hidup. Kalau seorang mengambil dunia sebagai matlamat, maka dia tersesat daripada jalan Allah Ta'ala. Matlamat hidup kita ialah Allah Ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamulah muntaha, mana kemuncak segala sesuatu ialah Allah. Maksud dia apa? Maksudnya matlamat hidup kita ialah mencari keridaan Tuhan, sentiasa berada dalam keridaan dalam semua sudut kehidupan kita. Maka barulah insan itu akan selamat, bersih kalbinya, dan dia dibukakan berbagai pembukaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu dengan berperangai segala perangai Allah, mana perangai yang diredai oleh Allah, dan perolehnya fana'lah orang yang lain daripadanya. Maka kalbi dia akan bersih, fana' iaitulah lenyap daripada memfokuskan semata-mata. Dan tahqiqlah ubudiyah, mana tahqiq mantaplah, iaitu ubudiyah, kehambaan seseorang kepada Allah Ta'ala yang menjadi matlamat kehidupan dia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri. Liya'budun dengan mana ay liya'rifuni,
supaya mereka makrifat akan Allah dengan sebenar-benar makrifah. Dan insan apabila dia sebenar-benar dia kenal Tuhan, maka dia akan merasakan kelazatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah Allah Taala yang bersifat dengan segala kesempurnaan, maka hatinya akan terjatuh cinta yang kuat dengan Tuhannya, yang membawa kepada cantiknya pelaksanaan amalan syariat dia. Dengan mengikut bagi segala suruh Allah Subhanahu wa taala dan istislam, mana menyerahkan hati dia bagi segala hukum Allah Subhanahu wa taala dan syariat Allah Taala. Maka jikalau engkau sampai kepada demikian itu, maka terbukalah segala ghaib bagimu. Mana bila seorang sampai kepada penyucian qalbi dia yang sebenarnya, ialah cermin hati dia bersinar cahaya dengan istislam segala hukmillah, dan dia mengikut betul dengan apa yang telah digaris pandukan oleh Tuhan punya sekalian makhluk, iaitulah Allah Ta'ala. Maka dia akan dibukakan oleh Allah Ta'ala, iaitulah malakutis samawati wal ard, iaitulah alamil malakut dan seterusnya. Iaitulah mereka akan dibenarkan masuk dalam alam ma'rifat yang sebenar dengan Tuhannya. Dan kata Syekh di dalam Usulul Maqud, barang siapa tiada mengenal dia akan hakikat dirinya dan segala aibnya, saya tiadalah sampai ia kepada ma'rifatullah, makrifat akan Allah Ta'ala. Dan adalah ia di belakang hijabun, dia terdinding, dan tidak adalah azab paling besar dalam kehidupan melainkan manusia terdinding dengan Tuhannya. Hakikatun na'im, hakikat nikmat sebenar dalam dunia benten, itulah al-inkishaf. Al-inkishaf mana terbukanya qalbi seseorang dengan Tuhan. Wa hakikatul azab, dan hakikat sebenar penderitaan dan azab di dunia ialah al-istihjab, bila hati terdinding dengan Tuhan. Terdindingnya qalbi dengan Tuhan, dia tidak perasan kewujudan Allah, dia tidak perasan kebesaran Allah, dia tidak perasan Allah Ta'ala sebagai Ar-Razzaq, yang memberi rezeki selama ni yang diambil dalam bentuk makanan, kegunaan dan sebagainya. Dia tidak perasan Allah Ta'ala yang mentadbir sekalian alam. Allahu yudabbiru samawati wal ard, dan begitu seterusnya. Dia tak perasan. Ini dipanggil terhijab. Maka ini satu azab yang paling besar. Manusia tidak akan dapat kenikmatan, ketenangan bila hati dia terhijab dengan Tuhan. Sebaliknya apabila didapat mukasyafatul qalbi dia, hati dia dibukakan oleh Ta'ala, dia perasan kewujudan Allah dalam setiap langkah hidupnya. Dia perasan akan Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Dia perasan akan ketuhanan, dan dia perasan akan kehambaan dia. Dia perasan kewujudan yang sebenar, dan dia sedar akan wujudul majaz. Maka ketika itu dia kenal diri dia, yang membawa kepada arti kata akhir dia, ada engkau, ada ia, tiada engkau. Bagaimana telah diucap dulu, ada ia, yakni Allah Ta'ala, mana wujud yang hakiki. Tiada engkau, mana tiada wujud yang sebenar. Kita ni adalah wujud sandaran saja. Bahawa dia akan nampak betul semua tu sebagaimana Tuhan sebut, kul kullum min indillah, katakan semua tu hakikat daripada Allah Ta'ala. Di sinilah pun pintu kelazatan antara insan dengan Tuhannya, apabila dia berjaya qalbi dia merasakan keterhapusan kesedaran kepada yang lain, melainkan kepada dia saja, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia berjalan dalam merasakan kebesaran keagungannya. Dia duduk, dia merasakan kehebatan ketuhanan Tuhannya. Tidak sebaliknya. Melainkan kalau sebaliknya, dia duduk, dia tak ingat akan Tuhannya, dia berjalan, dia mengambil kurnia Tuhan, dia tidak perasan pemberinya, maka ini satu penderitaan. Jiwa insan tidak akan rasa tenang bila dia terputus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah diperbuat oleh segala orang yang salik, mana orang yang memperjalankan qalbi dia menuju pada makrifat akan Allah Ta'ala, itu bersunyi daripada segala sifat mazmumah. Yang pertama ialah dia nak menyucikan qalbi dia daripada segala sifat-sifat kekotoran.
mazmumah, riya, ujub, semua, takabur, ego, sombong, macam-macam. Ulama kira dekat 800 tentang ni, banyak. Itu semua tu dia kena proses, dia kena bersihkan dengan taubat yang sungguh kepada Ta'ala. Sebab at-taubat awalul maqamat, taubat merupakan awal-awal maqam untuk seorang tu menerusi perjalanan rohani dia supaya sampai pada makrifat sebenar kepada Tuhannya. Dahulu daripada bersifat dengan sifat mahmudah, maknanya pembersihan takhliyah, barulah tahliyah. Pembersihan kemudian barulah hias. Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam proses yang sangat besar, dan itulah mukjizat di antara mukjizat terbesar untuk bertemu Allah dalam Isra wal Mi'raj. Pertama sekali ditunjukkan apa? Ialah pembersihan. Rasulullah dioperate, dibelah. Dibelah, dibersih, baru dimasukkan. Perkara-perkara yang besar, iman, nur dan sebagainya dijahit balik, kemudian baru Rasulullah berjalan. Mari faham kepada kita ialah pembersihan, kemudian barulah perhiasan dan perjalanan. Sebab tu kalau kita tak boleh berhias kalau tidak ada pembersihan. Seseorang bangun dari tidur, dia tak boleh berhias, dia tak ada spray minyak wangi, pakai bedah agak boleh, dia mungkin mandi dulu. Dia dah mandi, dah bersih, baru dia boleh berhias. Begitulah maksudnya. Dia bersihkan akar rohani dia, kemudian baru dihiasi dengan sifat mahmudah, baru kedudukan dia cantik di sisi Allah Ta'ala, dan dia akan memperoleh berbagai kurniaan daripadanya. Dan bahawasanya mengetahui pada segala aib itulah dipanggil hakul adab. Kita menyemak, kita mengkaji, kita merenung, buat semakan di mana keaiban kita. Lalu kita baca, kita basuh dan kita bersihkan. Itu dipanggil hakul adab, adab yang terbesar yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab yang sebesar serta Tuhanmu, dan zahirlah atas segala ghaib, iaitulah mengkuatkan bagi syahwat lu dan hawamu, bahawa dia boleh menggaibkan, melenyapkan segala unsur-unsur syahwat yang menjadi hijab kepada dia. Dan lagi pula bahawasanya menuntut segala ghaib dengan tiada menghilangkan segala aib, itu mendatangkan suatu yang bukan jalannya. Dia satu dia panggil ikut uslub jalan dia. Seorang tadi nak kenyang, dia kena makan lah, kan? Dia nak hilang haus, jalan dia kena minum. Itu maksudnya. Itu jalan Allah Ta'ala jadi ke semua. Begitu jugalah dia nak mendapat akan futuhat, makrifat dari Allah Ta'ala, maka dia ikut akan jalan. Apa jalan dia terbesar untuk masuk dalam mahligai ma'rifah ialah tathhirul qulub, menyucikan akan segala kekotoran dalaman dia. Dan orang yang melakukan demikian dan sentiasa memandang kekurangan dan membersihkan, ini orang termasuk golongan mukhtar, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza aradallahu bi'abdi khaira faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa bassarahu uyuba." Apabila Allah SWT nak mendaki hamba itu menjadi baik di dunia dan di akhirat, selamat di dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat, dalam hadis ni Rasulullah letakkan 3 perkara. Pertama, faqahahu fid din. Allah SWT meletakkan dalam kalbi dia minat seronok memperkasakan akan ulumuddin, ilmu Allah Ta'ala, ilmu agama. Satu. Yang kedua, zahadahu fid dunya, ditanamkan perasaan az-zuhdu, iaitu sifat maknanya tidak tertawan kalbi dengan dunia. Dan ketiga yang kita bincang ialah wabassarahum uyuba, Allah Ta'ala sendiri membuka kalbi dia, sentiasa dia memandang kekurangan-kekurangan dia, lalu dia membersihkan. Itu di antara orang yang dikatakan mukhtar, golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam tajuk ini ialah apabila Tuhan bukakan kita memandang kekurangan kita, itu menandakan orang tu sedang dalam pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kerana demikian itu, kata setengah mereka itu, ba'dul arifin, jadikan olehmu akan menuntut istiqamah, dan jangan jadikan menuntut karamah. Kita minta kepada Allah supaya kita jadi orang yang istiqamah, maknanya tetap, tidak berpaling daripada menjunjung perintahnya. Segala yang disuruh dia laksanakan, segala yang dilarang dihindarkan, zahirnya dan batinnya. Menjadi golongan orang yang istiqamah, itu lebih besar daripada diminta karamah. Kelebihan itu, kelebihan ni, benda pelik itu,
makna tidak ada artinya kalau sekiranya dia sendiri tidak ada istiqamah dengan Allah Ta'ala. Al-istiqamah khairun min alfin karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamat zahir lagi. Kerana ia dituntut nafsu, ya, karamat tu banyak nafsu tuntut sebab dia nak tunjuk pelik-pelik. Maka dalam kalbi dia ada orang supaya orang pandang, supaya orang besarkan. Dalam hati insan bila ada perasaan dia bertawajuh menghadap kepada makhluk, maka rosak tawajuh kiblat ruhani dia, ya. Dan istiqamah itu dituntut Tuhan, fastaqim kama umirta, hendaklah kamu istiqamah pada agama Allah sebagaimana diarah. Adapun karamat maka membawa kepada pandangan dia berubah daripada menghadap Allah Ta'ala kepada menghadap makhluk, itu supaya dipuji, dibesar, diagungkan dan sebagainya. Ini semua adalah penyakit dalaman yang mengotori akan kalbi insan. Dan bahawasanya engkau menjadikan pada hak Tuhanmu itu terlebih baik. Kita menjaga yang Tuhan nak ialah istiqamah pada jalan dia, itu lebih baik daripada engkau menjadikan bahagian nafsumu, iaitu nafsu yang suka dipandang hebat, suka dibesar-besarkan melalui benda-benda yang pelik yang berlaku, dipanggil karamat hissiyah. Adapun karamat maknawiyah itu dipuji oleh syarak. Apa karamat maknawiyah? Ialah pembukaan futuhat, pembukaan kalbi dia sentiasa menghadap akan Tuhannya, itu besar. Dan satu lagi hikayat daripada Wahab ibn Munabbih radhiyallahu an, bahawa seorang laki-laki daripada Bani Israel telah putus ia 70 tahun lamanya, telah puasa ia. Dia berpuasa puluhan tahun, 70 tahun, dan berbuka ia pada tiap-tiap tahun 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Mana dia puasa sepanjang tahun kecuali hari yang diharamkan puasa ia, 2 hari raya, hari tasyrik, ya hari syak semua dia tak puasa lah, mana mengikut akan syariat. Maka memohon ia kepada Allah Ta'ala menuntut diperlihatkan akan dia oleh betapa menderhakakan syaitan akan manusia. Jadi dia minta, ya Allah tunjukkan padaku macam mana syaitan rosakkan manusia. Itu dia minta, dia nak nampak, padahal benda itu tak ada apa pun, ya. Maka tekala telah berpanjangan masa demikian itu atasnya, maka tiada diperkenankan pinta dia, Tuhan tak bagi, ya. Katanya, jikalau kau minta, nyatakan atas segala kesalahanku dan dosaku antaraku dan antaramu, Tuhanku dan saya adalah terlebih baik daripada pekerjaan, ya, ku yang telah menuntut aku akan dia. Maknanya kalau sekiranya Allah bukakan dalam kalbi kita, memandang kesilapan kita dan memperbaikinya, itu lebih baik daripada kita nak minta, nak tunjuk syaitan. Nah, macam mana dia sesat. Maka disuruh oleh Allah Ta'ala kepadanya seorang malaikat, maka katanya bahawasanya Allah Azza wa Jalla telah menyuruh ia akan dikau kepadamu. Itulah firman-Nya bagimu bahawasanya kata olehmu, ya, yang kau kata padanya itulah terlebih baik kepada. Ya, itulah kau minta supaya istiqamah pada jalan dia dan sentiasa terbuka memandang kesilapan diri dan memperbaiki, itu lebih baik daripada yang telah lalu, iaitu diminta untuk tengok syaitan. Segala ibadat macam ini. Maka bahawasanya telah dibukakan, apabila dia buat istiqamah cantik dah betul, maka Tuhan hadiahkan pula. Dia boleh tengok yang dia nak dulu, Tuhan bagi. Maka apabila dilihat oleh makan dia, maka dilihatnya tiap-tiap beberapa tentera iblis yang mal'un, yang dilaknat oleh Allah Ta'ala di dalam bumi, dan tiadalah seorang daripada manusia melainkan syaitan keliling, ya. Keliling kita dipenuhi oleh makhluk yang sangat jahat, itu syaitan yang untuk menyesatkannya, seperti keadaan beberapa lalat. Maka katanya, hai Tuhanku, bagaimana selamat orang yang daripada ini? Maka firman-Nya al-war'u. Maknanya syaitan itu berasak menunda akan insan tadi untuk dipaut hatinya supaya menyalahi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang selamatkan dia apa? Al-war'u, sifat wara'. Wara' makna berjaga-jaga, zahir dan batin. Sebab itu Rasulullah menyatakan al-war'u hasan walakin fil ulama ya ahsan. Sifat wara' itu elok, tetapi pada ulama itu terlebih elok. Batu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu dimukasyafahkan oleh Allah Ta'ala dalam suluk. Dia tengok anak murid dia tadi, satu saat terlupa, ya Tuhan, maka syaitan terkejar dia tu macam lalat mengurungi bangkai. Itu maknanya kuat sangat. Maka apabila telah masuk engkau kepada hadratillah, dibukakan kalbi insan, masuk dalam kehampiran dirinya kepada Allah dengan sidqin dan ikhlas,
maka sampailah engkau kepada kesudah-sudahan yakin dan terbukalah bagimu wujudul haq, mendalam kalbi dia sentiasa menghadap kepada al-haq dengan musyahadah nur yang Tuhan jempak ke dalam kalbi dia, maka kau pandanglah akan dia dengan nurul iman tiada dengan mata. Maknanya sentiasalah kalbi dia menghadap akan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang besar, ila mukasyafah. Itu dipanggil musyahadah, iaitu nikmat yang paling besar dalam kehidupan insan. Madzal ladzi wajada man faqada wa man ladzi faqada man wajada. Apakah kehasilan insan sekiranya dia luput daripada mendapat akan musyahadah akan Allah, dan apakah keluputan orang yang dapat ini benda. Jadi maknanya proses riyadhah mujahadah membersihkan cermin kalbi kita supaya dipancarkan nur makrifat dengan Allah Ta'ala. Itu satu kemuliaan yang besar yang disuruh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjub anta anil nazar ilaihi wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa inna khaira kullahu bi yadihi wa anta bina rahman. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillah.